أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Insyaallah sambungan tentang adab berwuduk atau mengambil air sembahyang. Sambungannya di sini muka surat 27. Doa setelah kita mengambil air sembahyang. Kerana mengambil air sembahyang itu perlu perhatian sebenarnya, kerana syarat untuk diterima amal ibadah kita mestilah kita ada taharah, iaitu bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Seandainya kita tidak dapat melaksana dengan sempurna, maka solat ibadah kita semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat duka citalah ya bila rayuan kita tak diterima oleh Allah Taala, kerana sebabnya kita ada mempunyai hadas. Ya, baik. Kita masuk dalam doa. Allahumma bayyid ya bidurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Allah, kita mohon pada Allah sebagai doa, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para aulia, ya, iaitu para ulama-ulamamu pada hari kiamat nanti. Dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari yang menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Ini doa ya, minta supaya kita berdoa supaya muka kita bersih, bersinar. Berbeza ya, orang ambil wudu ni selalu bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah tak pernah kering dengan air wudu. Bilal bin Rabah. Sebab Bilal bin Rabah ini keistimewaannya selepas wudu dia buat solat sunat 2 rakaat. Ya, Bilal bin Rabah. Rasulullah tak tegur sebab amalan yang baik. Ya. Sebab itu Rasulullah SAW tidak masukkan dalam hadis. Kalau masuk dalam hadis, jadi ada matanlah. Ini Bilal bin Rabah melakukan, Rasulullah uskut, redha. Artinya diterima amalan sahabat. Ya. Satu ketika baginda di Isra' dan Mi'rajkan, setelah baginda pergi yaitu ke syurga atau al-jannah, beliau Rasulullah terdengar rentak kaki. Sampai begitu ya, Rasulullah punya sayang dengan Bilal bin Rabah itu sampai rentak kaki boleh kenal. Kita ni boleh kenal tak? Kalau di sekarang ni tak kenal ya. Sebab lantai rumah tu batu. Tak kenal. Betul tak? Kalau di kampung dulu kan rumah atas kan, ketok tahu jalan ni. Dia bapak yang jalan ni. Ini tahu jalan dia. Bunyi rentak jalan tu pun tahu. Tu bapak tu. Rentak jalan pun tahu, sampai macam tu. Jadi Bilal bin Rabah ini sangat disayangi oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kan baginda menerima setiap apa yang buat oleh Bilal bin Rabah. Salah satunya Bilal bin Rabah lah orang yang pertama melakukan azan. Ya. Ataupun namanya Abdullah bin Khattab. Nama ya sebenar Abdullah, tapi gelarannya Bilal bin Rabah. Dan dia adalah sahabat yang maknanya dia tidak dia qanaah, orang di qanaah, pakaian gitulah. Dia tak berlebih-lebih ni Bilal bin Rabah. Dia asal seorang hamba abdi, biasalah ya. Seorang hamba abdi, kemudian dia menyahut
suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tuan majikannya tak nakkan dia. Bagaimana rasanya? Geram. Kerana bagilah Bilal bin Rabah ini apabila disuruh untuk menyembah berhala, dia tak layan, sanggup lawan majikan. Akhirnya majikan letakkan di tengah-tengah padang pasir, mengikat kaki dan tangannya Bilal bin Rabah ini, dan diletakkan batu yang pejal berat di atas perut, sehingga Bilal bin Rabah tidak boleh berkata hanya kalimah ahad, ahadun. Itu sebabnya kalimah ahadun ini satu kalimah yang ajaib, yang untuk Allah, kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wahidun. Wahidun tu ada sambungan. Wahid, isnain, salasa, arba, khamsatun, tis'atun, itu. Tapi ahadun, setunggal. Ni dia nama Bilal bin Rabah ni, kelebihannya begitulah. Baik, diceritakan Bilal bin Rabah ini adalah seorang yang betul-betul mujahid. Dan doa kita minta supaya kita ni mulia di hari kiamat nanti, dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan pada hari yang menjadikan hitam muka musuh-musuh. Dan jangan engkau tinggalkan menyalati untuk janggut yang tebal. Kalau janggut kita tak tebal, saya pun nipis pakai gitu pun sampai dah. Ini kalau jenis yang tebal tu, saya jumpa satu, bukan Arab ni, orang India Muslim. Allah, tebal tu video. Macam mana ya? Itu yang kena selati-selati tu. Tebal semua, sampai panjang tebal. Kita ni janggut orang kita Melayu ni nipis. Tak payah salati pun dah. Tapi kalau orang Arab, orang-orang kulit hitam ni banyak janggut yang tebal-tebal. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan ikuti pula dengan membasuh tangan yang kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu, kerana perhiasan di dalam syurga itu sampai ke tempat basuh wudu'mu. Syurga kita dapat, Dan baca olehmu ketika membasuh tangan kanan akan doa tersebut. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalku pada hari kiamat nanti di tangan kananku, dan hisablah aku dengan sebab yang mudah. Hisapan yang mudah. Artinya kita dihisab yang tidak memberati. Ini doa. Dan baca olehmu ketika membasuh tangan sebelah kiri pula. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan akan catatan amalku dengan tangan kiriku, atau engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. Kemudian sapulah kepadamu dan ratakanlah seluruh bahagian kepala dengan sapuan, iaitu dengan membasahkan kedua tanganmu. Lalu engkau temukan ujung jari-jari kedua tanganmu. Macam ni. Jom, temu tu tolak balik, cara wuduk. Ni bukan basuh, sapu kepala. Di roksin, sapu kepala. Sampai jumpa kita tangan di belah belakang, tarik lagi. Tu cara kita berwuduk. Sebab itu
Masa dulu bila saya mengadakan lawatan ke sekolah-sekolah, saya panggil pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah tu, panggil pelajar tes wuduk dia. Tuan-tuan tes wuduk seorang-seorang. Bagaimana dia ambil wuduk. Kadang-kadang ambil wuduk ni leka tau. Minta maaf lah. Ya. Sebab itu di mana-mana masjid seeloknya diadakan tempat duduk. Macam sini ada tempat duduk. Sebab kita nak bungkuk tak boleh. Ya, usia-usia macam kita ni lah. Walaupun dulu ahli badminton ya. Ya, di masjid ahli badminton. Tapi kalau dah usia ni berat kaki, semua kaki berat. Betul tak? Betul tak tuan? Dah usia 60 ke atas, jangan nak cakap sombong lah. Automatik. Badan slim tapi berat badan. Itu faktor usia. Itu sebabnya di masjid-masjid tu diadakan tempat duduk supaya kita senang nak basuh kaki. Betul. Nak basuh tangan dengan duduk. Lebih sempurna kita ambil wudu. Dikhawatiri ya kita ambil wudu, air jatuh ke tangan kita tu air mustakmal. Tidak sah. Main wudu ni kena hati-hati. Sebab ada syarat yang kita amal kita diterima. Kita khawatirlah kita tak ambil perhatian wudu ni. Sebab itu saya selalu buat satu part di dalam wudu. Part 1, part 2, part 3 atau dinamakan semat wudu. Cerdik dalam wudu. Ya, saya bawa dalam YouTube, saya selalu buat. Saya buat YouTube iaitu semat wudu. Habis semat wudu, semat solat. Ya. Kalau nak cari dalam official Ustaz Muhammad official ada. Carilah tu. Part-part tu kita buat ya. Baik, sebab ni penting. Wudu ni penting. Betul. Cara kita wudu. Itu sebabnya kita kena diri kita. Saya betul, isteri kita tengok. Takut dia wudu pun tak betul. Isteri kita. Nanti kita sah, kita masuk bila nak masukkan surga. Sampai ke pintu surga, isteri kita tarik. Dia tak boleh masuk surga. Apa sebab? Wuduknya tak betul. Itu suami saya nak masuk dalam surga, mana boleh. Kenapa saya tak boleh masuk surga? Sebab air wuduknya tak betul. Ambil sembahyang tak betul. Dia tu suami aku tak ajar. Kena juga kita. Betul. Betul bukan ini. Sebab itulah kita kena jaga diri kita, ahli kita, ya tak? Anak kita tegur, macam mana kamu ambil wuduk? Kita tengok bagaimana kamu ambil wuduk. Sebab ini benda ni kadang-kadang kecuaian dia. Kalau kita dah ajar, lepas. Kalau kita tak ajar, Allah. Betul tuan-tuan. Ini hukum. Bukan main-main, ini hukum. Syarat sah amal ada air sembahyang. Syarat bersuci kena betul. Ada tamakninah dia. Peratur. Dia tak boleh daripada ambil kumur, basuh muka, basuh kepala, basuh tangan. No. Dia mesti daripada ikut tamakninah, tartib dia. Ini penting, sebab ni penting benda-benda ni. Manakala doa-doa ini sebagai satu permohonan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan diterima doa kita ni. Baca olehmu, Allahumma inni a'udzubika antuk diani kitabi bishimali au min wara'i zahri. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bahawa engkau berikan akan catatan-catatan tersebut. Itu doa. Ya, supaya kita doa ni penting. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otak segala ibadah. Orang yang tak mau berdoa, mana orang tu sombong, bongkak dengan Allah. Jadi kita biarlah kita merendah diri dengan Allah. Ya. Jangan kita hebat dengan manusia, dengan Allah kita sombong. Habislah. Ya. Kerana Allah yang telah mencipta kita. Baik. Doa seterusnya ketika menyapu kepala. Allahumma ghassini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adillani tahta dhilli
arsyika yawma la dhilla illa dhillu, ya, illa dhillu. Allahumma harram sya'ri wa basari 'ala an-nar. Apa dia? Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat-Mu, dengan turunkanlah kepadaku yaitu barakah-Mu, dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan-Mu, ya Allah. Haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Itu sebabnya. Sebab tu kita selalu kena berdoa. Ingat hadis yang sahih daripada Haris bin Muslim. Haris bin Muslim, ketika Haris itu berjalan-jalan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan satu harapan kepada Haris. Wahai Haris bin Muslim, aku ni nak bagi kamu satu amalan doa supaya kamu itu terlepas daripada jilatan api neraka. Oh, sahabat bila dengar Rasulullah cakap macam itu, ya Rasulullah, naam. Apa dia? Nah, benda ni tuan-tuan pun amal, kita pun amalkan, tapi kita kadang-kadang tak yakin, ya. Jadi Haris bin Muslim ini diberi satu amalan. Gini, ya Haris bin Muslim, kamu mesti lakukan tiap-tiap selepas solat maghrib, ya, dan solat subuh. Selepas solat maghrib dan solat subuh, kamu doamu ialah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. 3 kali boleh, 5 kali boleh, seafdal 7 kali. Kalau kamu amalkan selepas solat subuh, selepas solat maghrib, kamu diharamkan untuk dijilat oleh api neraka, kata Rasulullah. Oh, apa lagi Haris bin Muslim? Itu sebabnya. Sebabnya wirid ni sangat penting, ya. Pernah sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya? Apa jawab Rasulullah? Dia kata, "Ya Rasulullah, ma afdali a'mal bi duburi shalah al-maktubah." Dia kata, apa sebaik-baik amalan setelah kamu habis menunaikan sembahyang fardu? Rasulullah jawab senang saja, al-wirdun. Senang je kan? Jawab Rasulullah senang. Rasulullah tak banyak cakap dia. Al-wirdun, berwiridlah kamu. Tadi ulama yang menyusun, ya tak? Yang menyusun wirid. Memang Rasulullah bagi tahu al-wirdun. Tapi sahabat tak kuat memang, ya. Tetapi yang membuat wirid, cara berwirid, cara bertalqin, cara bertahlil ini tabi'in. Bukannya. Dan Rasulullah memang tak buat. Rasulullah tak maksum dah. Dia tak buat benda-benda ni biasa. Dia tak buat. Tapi Rasulullah malam-malam dia solat sampai bengkak kaki, ibadah sampai bengkak kaki. Kita ni malam habis-habis nak bangun 1/3 pun payah, 1/4 pun payah, habis-habis 1/6 dekat nak azan. Itu je. Nak baca surah Ar-Rahman pun tak sempat, nak baca surah Al-Waqiah pun tak sempat. Tambah lagi kalau pagi Jumaat surah Al-Kahfi, lagi tak sempat. Ya tak? Berapa lembar tu? Tapi Rasulullah SAW ditanya oleh anaknya Sayyidatina Fatimah dengan isteri yang pertama pun, isteri yang muda Aisyah radhiyallahu anha, pernah bertanya dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah dah Rasul, dia disebut batu Habibullah, kekasih Allah. Bukan calang-calang, maksum, tak ada dosa. Apa yang sampai malam-malam tiap hari sampai bengkak kaki ya ayahanda, kata Sayyidatina Fatimah. Rasulullah tak jawab banyak. Kita ni hujah banyak aja.
Rasulullah tak ujar banyak. Ya. Dia jawab sikit, abdan syakura. Sikit aja. Abdan syakura. Aku nak jadi hamba yang syukur. Aku nak jadi hamba yang bersyukur. Betul. Kita hari ni kadang kurang nak bersyukur, ya. Betul. Sujud syukur. Bila dapat anak, dapat ijazah, baru kita sujud syukur. Bila kita menang, baru sujud syukur. Buatlah hari-hari sujud syukur. Bukan payah. Ya tak? Sujud. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh 3 kali. Tak boleh 3 kali, 5 kali. Tak boleh 5 kali, 9 kali, 7 kali. Tak boleh. Tak boleh juga sekali lah. Kan susah. Ya. Tapi bagaimana kita nak jadikan satu tarbiyah untuk kita? Syukur hari ini kita selesai. Kita solat, dapat sembahyang berjemaah. Nak sembahyang berjemaah ni bukan mestinya orang semua boleh sampai hadir. Tak. Ikhlas kepada Allah tu tak payah nak sebut. Timbul daripada hati nurani kita. Mata hati kita memandang bahawa syukur kepada Allah SWT. Fashkuruni ashkurkum washkuruni wala takfurun. Allah kata, ingat kamu pada kami, kami ingat kamu. Syukur nikmat kami, kami akan beri kepada kamu nikmat yang lebih. Wala takfurun, jangan sombong. Allah kata, wala takfurun, jangan sombong. Baik. Inilah amalan-amalan yang perlu kita jadikan satu iltizam kita. Mudah-mudahan ya, kita dapat naungan Allah SWT di hari akhirat nanti. Kemudian engkau sapu kedua telinga, itu sunat. Nak buat boleh, tak buat boleh. Yalah, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Itu masalah, ya. Jadi luar dalam dengan air yang baru, bukan air yang tersisa di tangan selepas menyapu kepala. Habis kepala tu kan, habis kepala, habis kering, ambil lagi untuk telinga, ya. Itu sapu telinga. Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam 2 lubang telinga. Ni telunjuk kan, yang mana telunjuknya? Masuk ke dalam. Jangan gitu, masuk ke dalam. Ya, Al-Imam Ghazali mengatakan masuk ke dalam lubang telinga, sapu, ya. Kemudian telunjuk jari, ini telunjuk jari. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari. Ini ibu jari. Punya tartilnya, tartibnya. Al-Imam Ghazali. Dengan ibu jari dan baca olehmu. Selepas itu baca olehmu, Allahumma ja'alni minal ladhina yasma'un, ya. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Doa, ya. Tak boleh cakap Arab, cakap Melayu. Boleh. Ambil maknanya tu, hafalkan. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar sesuatu perkataan, lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku, akan suara panggil, ya, pemanggil syurga, di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Doa, ad-doa mukhul ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Minta pada Allah. Tak boleh cakap Arab, cakap Melayu. Ya, kalau kita lebih lancar cakap Jawa, ngomong Jawa. Boleh, Allah faham. Ya, bersurah Banjar, boleh. Allah tahu surah Banjar. Ya, apa saja bahasa Allah faham. Baik. Kemudian sapulah tengkukmu dan bacalah olehmu. Tengkuk ni kalau kita sapu sunnah aja. Ada orang sapu tengkuk tak? Dah cuba telinga, tengkuk kita. Sekali pun boleh tengkuk ni. Sebab apa kita nak sapu tengkuk? Semua ada fadilah. Rupanya
syaitan ni suka duduk di tengkuk, tuan-tuan. Syaitan ni suka duduk di tengkuk. Tak percaya? Kita tengah sembahyang, di tengkuk ni goyang di kepala kita. Allahu Rabbi, syaitan. Kita nak marah syaitan. Dah kerja dia. Allah dah kata dalam surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Terang. Nah, syaitan ni dia berdoa kepada Allah. Ada syaitan mengaku dia Tuhan? Tak ada. Cari dalam Quran. Syaitan tak pernah, iblis dia tak pernah mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan manusia. Siapa? Firaun. Syaitan tak ada. Tapi syaitan berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur. Kerana apa? Kerana dia dendam dengan keturunan Bani Adam. Siapa dia? Kita lah. Ya Allah. Kita. Kadang-kadang kita dalam jalan naik kereta tu, tuan-tuan, di pengalaman semalam jom balik. Saya balik dari Sabah berenang. Ada kenduri majlis wali batu bulus anak saudara kahwin. Daripada jalan Selangor tu, Kuala Selangor tu, nak pergi ke Lata tu, hujan pun lebat. Ya Allah Rabbi, tak dapat apa benda. Nah, orang rumah kata jangan lupa azan lagi sekuat-kuatnya. Lap dengan izin Allah. Ini tidak. Bila adalah topan dia, Allah ya Allah, tak boleh azan. Azzalamu azin. Azanlah kamu. Azan. Betul. Pengalaman saya daripada Temerloh. Ya, ziarah abang saya tengah sakit, dah meninggal lah. Akhir. Temerloh datang sini ikut jalan tu, jalan Pahang tu kan. Sebelum terawih, hujan lebat. Ya Allah, tapi tak dapat apa. Punya risau lah, terlambat apa. Azan. InsyaAllah. Azan bila kita azan habis, insya-Allah Allah dengar akan reda hujan. Dan satu pengalaman, nampak jalan, hujan lebat tu nampak jalan lurus. Allah izin, punya kuasa Allah. Nah, doa yang kita perlu kuatkan dalam hati kita, doa Nabi Yunus alaihissalam. Ingat tak Nabi Yunus ditelan oleh ikan Nuh? Doa tu Allah minta pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul. Kalau saya rasa sakit, Allah bagi kita amalan. Kita ni kadang-kadang nak sikit-sikit, tadi pegalak mana? Dah ambil pegalak ni. Tak ambil. Penggalak lah. Lepas penggalak, penggalik. Lepas penggalik, penggaluk. Entah, wallahu alam. Minta pada Allah. Dalam surah Asy-Syu'ara ada. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, engkau saja yang boleh menyembuhkan, bukan manusia. Tapi kita tak yakin. Rasulullah dah bagi Al-Quran sebagai mukjizat untuk kita. Dalam hadis yang sah, matanya taraktu fikum amrani ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitabillah was sunnati Rasulullah. Dua perkara aku tinggalkan kepadamu dan umatku, yaitu kitabillah Al-Quran was sunnati Rasulullah al-hadis. Tapi kita tak yakin. Ya? Tak yakin. Sebab doa untuk orang ramai ada dalam surah Ad-Dukhan, ada ayat 12. Saya selalu Ad-Dukhan ayat 12. Apa dia? Ya, Rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun. Wahai Tuhan kami, lepaskan azab kepada orang-orang yang beriman. Kita lah orang yang beriman. Kita kena yakin pada Allah. Betul. Bila kita yakin pada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita rasa Allah tu ada pada kita. Siapa lagi kita nak tahu? Allah, Allahus Samad. Allah yang Maha Penolong, minta pada Allah. Sebab itulah kita kadang-kadang kita bimbang. Ya, sakit sana, sakit sini, minta betul pada Allah. Sakit memanglah al-marid, memang ada. Setiap orang tak kecil manis, darah tinggi, tak darah tinggi, jantung, macam-macam lagi. Sakit orang-orang usia, walau dulunya kaki sukan, dah tak sukan dah.
Ya tak? Tapi kalau masih suka lagi insya-Allah lah. Ya tak? Mungkin kita mampu tangan, kaki dah tak mampu. Itu biasalah. Saya tak mampu dah kaki. Ya tak? Baik. Maka doanya ketika itu Allahumma fukka, ya, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Apa dia? Ya Allah, merdekakanlah ya diriku, bebaskanlah tengkokku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Diminta pada Allah. Doa ni penting sangat. Kita kena selalu berdoa. Ya. Amalan-amalan yang jangan kita lupa. Bila kita buat amal ibadah solat sunat, kita sedekah Rasulullah. Ya, apa sedekah? Ummul Fatihah aja. Ya. Ingat tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memang ahli syurga, tapi kita manfaatkan, kirimlah Ummul Fatihah kepada Rasulullah SAW tiap masa. Kena penting. Kalau kita lepas sembahyang tahajud ke, selepas sembahyang hajat ke, selepas sembahyang witir ke, selepas sembahyang isyraq ke, sembahyang duha ke, doa, sebelum doa kirim Ummul Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Tanda hab, kasih kita. Man ahabba syai'an fa'aksaru zikr. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang dia cinta, nescaya lidahnya sentiasa menyebut. Ini yang kita nak, ya. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi kaki belah kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada dua mata kaki. Dua mata kaki apa? Tumit dia. Kan tumit. Buku lali. Buku lali itu. Dua mata kaki, iaitu buku lali. Selatilah celah-celah jari kakimu dengan kelingking tangan yang kiri. Selati jari itu. Sebab ada jari kaki ada yang rapat tu. Bila yang rapat tu kadang-kadang dia berair tau, lekat berair. Itu sebab kena dia. Kalau orang ada kecil manis, itulah nasihatnya. Kalau ada kaki tu lepas basuh, ambil kain, lap. Tu orang kecil manis tu nasihat. Saya tahu sebab saya kecil manis. Bukan tak manis lah. Kencing manis, alhamdulillah lah dia juga manis. Syukurlah. Yalah, selati. Sahabat saya umur muda daripada saya, ya. Dia dulu seorang guru, ya, Dr. Tamami, kawan baik saya. Dah potong kaki belah kiri. Potong kaki dah. Pakai roda, kursi roda. Kita kena jagalah, ya. Rasul kata kita kena jaga. Ya, kesihatan kita kena jagalah. Mudah-mudahan minta pada Allah Taala. Jadi itu caranya. Selati kita kaki kita supaya kita kaki itu tidak berair, ya. Di celah-celah kaki, keliling kiri kanan dengan tangan kiri, ya, sebab kaki itu, ya, tangan kiri. Sehingga engkau sudahi dengan keliling kakimu yang kiri. Engkau basuhlah, ya. Engkau masukkan kelingking tangan kamu sebelah kiri dari sebelah bawah. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma sabbit qadammani, ya, Allahumma sabbit qadamayya alayya siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian siratal mustaqim bersama dengan kaki hamba-hambamu yang soleh. Inilah doa, ya, ikhtiar kita masih hidup. Betul tuan-tuan. Bila kita tengok orang dikebumikan, ya tak? Kita tengok. Kita biasa mentalkinkan bagaimana mengkebumikan. Sekarang ini ada, ya, kawan saya yang buat gali kubur, tahulah, yang dapat 12 Rusli tu, orang Sentul di Radatul Sakinah.
Ngam ini tinggi mana? Kalau dulu tinggi, ini segini ya. Betul-betul ngam-ngamnya. Ada. Ngam-ngamnya disukat berapa? Tuh, betul-betul ngamnya. Allahu Akbar. Ya. Mana ya? Kita kena ingatlah untuk usia kita bersama menghadapi hidup sebelum mati. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilaha illallah al halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan iman kami, tingkatkan amal ibadah kami, hadirkan hati kami khusyuk dan tawaduk. Jadikanlah kami orang beramal dalam mentingkatkan hati kepadamu ya Allah. Semoga kekuatan iman kami, jadikan kami orang yang bertakwa. Aku li Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.